العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا كريم يا الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan berilah peringatan, nasihat, bimbingan, sungguhnya memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Sadaqallahul Azim. Surah Az-Zariyat ayat 55. Az-Zariyat ayat 55. Sadaqallahul Azim. Boleh dengar tak belakang suara saya ni? Boleh ya? Clear? Okey. Sebab saya rasa macam mic tak okey ni. Dah slow sikit ya. Okey. Alhamdulillah. Yang dihormati, yang dikasihi dan kuasa pengurusan program kuliah Zuhur MBI Shah Alam, yang dihormati, yang dikasihi seluruh kehadiran para jamaah di kalangan kegitangan dan staf jabatan-jabatan yang ada di sini, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, di hari ini kita dapat bersama kembali dalam kuliah bulanan saya lah, tapi dengan penceramah lain sekira hari-hari. Pertemuan yang cukup bermakna semalam pun dengan Sahibus Samaha
Datuk Mufti Selangor Ihsan, alhamdulillah saya punya giliran selepas beliau saban bulan, alhamdulillah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita bukan setakat pertemuan yang biasa, dan pertemuan yang diikat dengan ilmu dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Ke dalam Islam ni tuan-tuan, pertemuan ada dua tahap. Pertemuan yang pertama, pertemuan semata-mata untuk seronok santai, untuk sembang, senyum-senyum, cakap-cakap, kemudian habis, tamat, sekian, full stop, wassalamualaikum. Itu biasa. Kawan-kawan setaman, kawan-kawan sepejabat yang kita bertemu santai, dapat khabar berita, tanya khabar 2-3 perkara, kemudian berlepas pergi, tamatlah. Itu pertemuan yang biasa berlaku. Ada manfaatnya, ada bukan tak ada manfaat, selagi mana pertemuan itu pertemuan yang dihalalkan agama lah. Tapi kalau bertemu santai-santai, mencarut, cakap orang, menimbulkan kebencian sama kita ataupun pertelingkahan, permusuhan, tak boleh lah. Tapi sekadar bertemu untuk merapatkan hubungan, makan, minum, santai, okey, itu biasa berlaku. Tetapi pertemuan yang kedua dalam agama ialah pertemuan atas dasar ilmu dan iman, yang mencetuskan rasa keimanan tu makin kokoh, makin mantap, yang mencetuskan keilmuan kita makin kokoh, makin padu. Bertemu dalam suasana semacam ini di atas nama ilmu dan iman. Lokasinya tempat ilmu lah, tak seperti sebuah masjid. Kadang-kadang di dataran kerana forum perdana, kadang-kadang dalam dewan kerana ada seminar berkabir sabit Islam, ataupun di sebuah masjid, atau di padang terbuka, tapi caranya tentang ilmu dan agama. Ini pertemuan yang amat bermakna, kerana konsepnya ialah untuk memperkemaskan ilmu dan keimanan, amal dan iman kepada Allah SWT. Yang ini kita nak cari. Dan itulah di antara pertemuan Nabi angkat, Nabi julang kemuliaannya, sampai Nabi sebut dalam hadis, ma min qaumin, mana-mana orang yang dalam keadaan duduk bersama, yatadarasuna fima bainahum, duduk bukan duduk saja, duduk mengaji, belajar, bercakap tentang hal keimanan, tegur menegur hal ilmu dan iman. Mereka berbincang hal ilmu, macam mana kita nak betulkan hidup kita cara agama, macam mana kita nak betulkan hidup kita cara iman, nak memastikan kita ni tak berdosa sampai bila-bila, nak kukuhkan agama, contohnya betul akhlak. Kata Nabi SAW, ini pertemuan yang bukan kecil. Kerana kata Nabi, ghasyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu. Tengok tuan-tuan, malaikat akan duduk dengan kita, diiringi dengan rahmat Allah ke atas kita, dan malaikat akan doakan kita kebaikan, keselamatan. Ini pertemuan yang bukan kecil makna kepada kita. Jadi dua pertemuan ini kadang-kadang itulah yang kita kadang-kadang lakukan, tak lakukan, wallahualam. Jadi bagi saya lah, saya kata dua-dua betul belaka. Yang pertama betul juga bertemu santai dengan sahabat handai untuk ke arah bina hubungan yang baik, yang kokoh, betul lah tu. Sembang walaupun hal urusan pejabat, urusan keluarga, okey, untuk tanamkan ukhuwah yang makin rapat sama kita, walaupun di kedai makan, di restoran, sambil-sambil santai makan, tak ada masalah, bagus. Tapi yang kedua lebih baik, kerana ia merupakan pertemuan yang diikat dengan ilmu dan agama. Rahmat menanti kita, redha menanti kita. Jadi sebab itulah dalam hidup ini, biarlah kita memilih satu lokasi yang betul-betul menepati kena agama, dan duduk di lokasi yang paling benar dalam agama kita. Kerana hakikatnya kita nak hidup ini dalam konteksnya ialah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat highway, kalau kita sebut highway lah, saya punya pandangan, cerita saya macam itulah. Contoh yang simple,
Highway kita adalah highway yang selamat, lurus memanjang jalannya dan tidak menyebabkan kita mengalami masalah di jalanan. Sekalipun kita berhenti di R&R, tapi berhenti dengan selamat, berhenti semata-mata untuk makan, ke toilet contohnya, untuk berehat seketika, kemudian terus berjalan. Nak ke mana? Ke utara, ke selatan contohnya. Macam tu agama kita. Dalam kita berjalan, kita nak luruskan perjalanan kita sampai ke destinasi yang terakhir, iaitu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kejayaan, bukan kegagalan, dengan kemenangan, bukan kekalahan, dengan keredaan, bukan kemurkaan, ke syurga, bukan ke neraka. Jadi ini antara konsep yang kita kena ingatlah. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di hari yang ke-26 bulan Rajab, Muharram. Sudah. Ada kata Muharram pun ada ni, ya. 26 Sya'ban. Kalau ikut kepada hari-hari mendatang tu, bermakna sekitar 4-5 hari saja lagi kita akan masuk ke bulan ke-9 daripada bulan Islam, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Itulah kenyataannya. 26 Sya'ban hari ini, 27 besok, lusa tulat, akhir akan masuk ke angka 30 Sya'ban mungkin, dan 1 Ramadan akan muncul tiba dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tengok dalam kacamata agama, sepatutnya saya katalah bagi saya, kita punya kegembiraan ni, kegembiraan kita ni macam nak sambut raya 1 Syawal, macam perasaan tuan-tuan. Perasaan tuan tu 1 Syawal 3 hari 4 hari lagi. Oh, senyum, tidur senyum tu. Ya. Sebab nak raya 4 hari lagi ni. 1 Syawal dan masuk 26 Ramadan. Tidur senyum. Sebab nampak kampung nak balik tu. Walaupun jam pun nak balik kampung. Sebab raya ni. Seronok. Tapi kita nak tanya masing-masing. Hari 26 Sya'ban, seronok tak nak 4 hari masuk Ramadan ni? Setengah tu, puasa pula dah, dia kata tahun ni. Termenung panjang tu. Betullah, mungkin antara sebabnya lah kita mungkinlah kita letak negatif lah sikit, ya. Sebab kita merasakan Ramadan bebanan lah. Sebab Ramadan bulan meletihkan. Ramadan confirm tak buka tu, pukul 12 tengah hari tak buka tu, tak ada nak makan-makan, cuti terus dalam sebulan, kantin. Habis letih, penat, tak tahan kita. Mungkin itu faktornya. Kerana Ramadan dalam kepala kita, bulan meletihkan, bulan tak makan, bulan tak boleh minum sehari, oh penat. Muka tak akan senyum lah jawabnya, mencuka masam. Habis Syawal, oh Syawal seronok Ustaz. Syawal apa tak seronoknya, balik kampung Tuhan, kemudian boleh makan, boleh minum, baju baru dengan anak isteri keluarga. Betul lah. Tetapi hakikatnya Ramadan ini, kalau boleh kita angkat sama dengan kita seronok untuk sambut bulan Syawal, lebih lagi patutnya. Kenapa patut lebih seronok? Sebab bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, keampunan, pahala, keredaan, keimanan, ketakwaan dan segala-galanya. Tapi nak sampai tak betul lah payah tu. Boleh sebut je keampunan, rahmat, tapi patut Ramadan terlebih seronok. Sebab apa? Sebab kita akan tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya Ramadan masuk, kita tetamu Tuhan. Kita akan bertaruh tetamu Dia. Allah akan rahmati kita dengan segala-galanya. Ramadan masuk saja, kita tetamu Allah. Allah akan persiapkan pintu rahmat, pintu keampunan, pintu pahala, syurga menanti. Tu dia sebenarnya Ramadan ni. Tak gembira ke kita tuan-tuan? Saya sebut ini sebagai satu cara berfikir yang paling logik lah. Sebab memang nak cari orang yang seronok dengan Ramadan tak ramai. Tuan-tuan lah orangnya, orang lain tak tahu lagi. Yang ada berlaku ialah nak masuk Ramadan saja termenung panjang.
Alih-alih kalau dia boleh rasa dalam hidupnya hari Ahad ni, kalaulah penyimpan besar raja-raja isytiharkan Ahad ni, dia orang ulang kan. Kalau boleh dia isytiharkan apa? Penyimpan besar raja, setelah dia perkenan oleh raja, oleh Kepaduli yang kepada raja-raja Melayu, dia akan bawa Ramadan tak ada, kita raya terus. Itu kalau boleh lah. Tak ada Ramadan tahun ni, kita raya terus. Kalau boleh lah, saya pun nak juga kalau boleh. Tahun ni tak ada Ramadan, tak nampak, tak ada bulan. Bulan tak kelihatan langsung, kita terus raya Syawal. Tapi akan berlaku nanti ialah pengumuman menyatakan sekian tarikh bermula 1 Ramadan. Orang tak gembira. Lebih tak gembira bila hati kita kosong. Kita maaf sebut hati kering daripada keimanan, jiwa kontang daripada keimanan ketakwaan. Lagilah terasa Ramadan bebanan, Ramadan bulan yang boleh bebankan banyak perkara. Faktornya lapar dahaga, tak minum tak makan. Tuan-tuan, tolong mari sama-sama kita anjakkan sikit pemikiran beragama kita. Biarlah kita sonok 4 hari mendatang ini, kita harap satu perkara saja. Ya Allah, ya Tuhan kami, 4-5 hari akan datang ini, kami nak umur kami panjang, sihat badan kami untuk kami masuk Ramadan dengan penuh kejayaan dan kemenangan. Kami nak ibadat kami sempurna dengan tasbih, tahmid, qiyam, tahajud, zikir, istighfar, munajat, doa, dalam keadaan sembahyang tarawihnya, sembahyang duhanya selengkap, Qurannya lengkap. Yang sunat kami nak buat, yang wajib kami nak tunaikan. Dalam keadaan letih, penat pun tak apa. Siang hari tak kami letih, puasa kami nak buat ibadat, malam hari kami nak ibadat. Ini yang kita kena adakan. Sebab itulah jaminan Allah kepada kita. Nabi beri jaminan kepada kita, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Yang menanti kita Ramadan ni apa dia, tuan-tuan? Terampun dosa. Itulah kegembiraan kita. Ramadan, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita, bersih hati kita. Selama kita buat maksiat banyak ni dalam hidup kita, manusia dosa kan. Allah berjanji, Nabi berjanji, Allah berjanji akan hapuskan dosa kita, bersih kita ni, tuan-tuan. Hati bersih, pahala banyak, ibadat kita buat, Allah beri pahala melimpah ruah, berganda-ganda. Gembira tak? Gembiralah tu, insyaAllah. Mudah-mudahan, saya ini bukan tajuk Ramadan ni, tapi kaitlah, sebab dengan masuk Ramadan kena kaitkan ya, walaupun mungkin ada penceramah dah kaitkan, saya tumpang sekaki lah, 2 kaki sekali, kaki tak boleh, 2 kaki sekaligus masuk sama tajuknya. Baik tuan-tuan sekalian, jadi mudah-mudahan dalam tempoh 4-5 hari mendatang ini, Allah berikan kita rezeki kesihatan yang baik dan juga umur yang panjang, insya-Allah, untuk kita bertemu Ramadan Al-Mubarak. Baik, tajuk kita pada hari tuan-tuan sekalian ialah sambungan bicara kita pada bulan yang lepas. Saya nak lompat terus, bukan lompat apa ni, kepada tajuk yang seterusnya dalam kitab kita, ke arah kita nak bina peribadi Muslim ini, manhaj orang beriman ini. Pengarang bawakan tajuk yang berbunyi Qiyamul Lail dan kelebihannya. Ni dalam tajuk kitab ini, muka surat 97, Qiyamul Lail dan kelebihannya. Memang cukup kena pada masa waktu, sebab kita Ramadan pun dekat dah, 4 hari 5 hari lagi. Kalau di antara warna Ramadan yang utama sekali ialah apa dia? Bazar Ramadan lah. Jangan lupa yang tu. Pula dah. Itu nombor berapa tak tahu, bukan nombor 1. Bazar Ramadan, menu-menu makan itu nombor 60, 70, 100 letaklah. Warna utama Ramadan ialah ibadat. Itu warna utama Ramadan, ibadat. Salah satu ibadat dalam Ramadan yang insya-Allah menjadi kekuatan kita nanti, insya-Allah, tiap-tiap malam, tiap hari, namanya Qiyamul Lail. Pasti. Batulah satu rezeki Ramadan ni, saya hidup sebut sentiasa, melatih kita untuk bangun awal pagi. Betul tak? Kenapa melatih bangun awal pagi? Sebab nak bersahur.
confirm kita akan bangun awal pagi. Dalam rekod jam kita, kalau subuh 6 suku sekarang inilah, dia akan makin mengkurang dalam 10, dalam 9 minit. Sekarang 6 suku pagi. Bermakna jam 4, 5 pagi tu waktu bersahur lah tu. Pasti melekat di hati kita semua. Tak ada bersahur pukul 10 malam. Itu sahur juga pukul 10 malam. Itu makan malam itu. Itu namanya moreh ke binatang apa tu? Moreh kan? Moreh ha? Moreh ha? Betul eh? Ya, bertanya sebab apa? Sebab sekali setahun sebut kadang-kadang tersyasyul ya. Sekali setahun moreh ni. Ya. Kalau pukul 10 malam makan, itu bukan sahur. Pukul 12 malam bukan sahur. Sahur tempohnya selepas pertengahan malam hinggalah menjelang fajar. Lebih aula sahur ni bila tuan-tuan? Kita kena faham ni. Aula sahur bukan 2 pagi. Dalam kerangka amal sahur yang tepat, yang afdal Nabi sebut, kira-kira hampir jam subuh. Kira-kira sahur yang paling betul dalam konteks afdalnya ialah hampir subuh. Jangan lepas subuh. Tak idea tu. Belum subuh. Belum subuh macam mana? Yang riwayat sebut Nabi bersahur kira-kira kalau ikut bacaannya 50 ayatan. 50 ayat bacaan belum subuh Nabi bersahur. Okeylah, kita ambil waktu yang tepat, mudah. Kalau jam sekarang subuh 6 suku pagi, sekitar pukul 5.30, 5.20, sejam belum sahur, belum subuh, itu waktu dia. Imsak tu boleh makan lagi. Imsak tu mana kita berhati-hati. Bukan imsak tu berhenti, tak. Yang berhenti masa azan tu. Imsak boleh makan lagi. Artinya kalau ikut kepada jam Nabi bersahur, kira-kira 10 ayat belum waktu masuk subuh. Maksud kalau kita ambil tempoh masa sekarang, kalau 6 suku subuh kita sekarang, waktu Shah Alam, Putrajaya dan waktu sewaktu dengannya, dalam 5.20 pagi, 5.30 pagi, itulah waktu kita bersahur. Bukan pukul 3 pagi. Sahur 3 pagi jawabnya lepas sahur tidur sampai subuh, tak bangun. Betullah dalam Islam ni, kenapa dianjurkan sahur tu lewat? Ada hikmat dia. Pertama, bila sahur lewat, boleh sembahyang subuh jemaah. Tak begitu? Hikmat besar tu. Lewatkan sahur, kita dapat berjemaah subuh masa waktu subuhnya. Yang kedua ialah dapat kita lewatkan rasa lapar. Kita makan lewat, mana jam-jam sahur, jam tengah hari, kita dapat pertahankan kekuatan kelaparan kita tadi. Ada baiknya. Daripada jam 2 pagi makan, tak ada pukul 7 pagi, dah lapar dah. Kalau lapar tu, mata hampir terbeliak. Ke 9 bukan orang kan. Ke 10 bukan buka puasa. Dah pukul 2 pagi. Tapi insyaAllah sahur lewat, kekuatan kita dapat insyaAllah pertahankan untuk kelaparan tidak jejaskan kita punya puasa insyaAllah. Hikmah besar dalam Islam. Betullah kita kena amalkan secara peribadi dan keluarga. Ni orang muda-muda ni, saya tengok ramai orang muda-muda, bukan buat-buat lah, muda-muda bukan orang muda-muda sini bagus belaka. Ni muda-muda luar sana ni, dia sahur pukul 2 pagi santai-santai, balik ke rumah, dia orang muda pukul 3 tidur. Tidur sungguh tu. Subuh entah ke mana, wallah sembahyang pun tak tahu. Kalau sembahyang subuh pun pukul 8 pukul 9 pagi, pukul 7.30 dekat pejabat. Kita kerugian besar. Itu bukan sunnah, itu punah namanya. Atau keluarga bersama, kita terbiasa bangun awal pukul 3.30 lagi untuk sahur contohnya. Untuk sahur bukan jika terkiam ni, sahur. Kita babak subuh kita. Betullah rancanglah waktu yang paling afdal. Kata Nabi, kata sahabat, Nabi baca ayat Quran lebih kurang 50 ayat, barulah Nabi sahur. Bukan baca Quran dulu, maksudnya tempohnya mana dekat habis subuh baik. Itu satu. Isu kita sekarang ialah isu qiyamul lail tadi. Dalam hadis Nabi sebut kepada kita, Nabi kata apa? Daripada Imam Tabrani, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum wa inna qiyamal laili qurbatun ila Allah wa manhatun 'anil ithmi. Kemuliaan tuan-tuan besar fadilatnya.
Kata Nabi SAW, adalah kamu semua lakukan qiyamul lail. Ini solat malam. Kan ia merupakan kebiasaan orang-orang yang saleh sebelum kamu dan merupakan amalan yang dekatkan kamu kepada Allah. Dan merupakan amalan yang boleh berikan kamu keampunan akan dosa yang kamu lakukan. Terampun dosa kita kerana qiyamul lail, insya-Allah. Maka Ramadan ni dekat kita sekarang ni, satu peluang besar. Kita bangun jam 3:30 4 pagi belum sahur, ambil wuduk, bersihkan diri, hampar sejadah, rukuk dan sujud 2 rakaat, bagi salam, zikir tasbih tahmid, doa panjang-panjang. Nak sambung 2 rakaat lagi, sambunglah. Lepas 2 nak sambung, silakanlah. Sampai 6 ke 8 11 silakan. Tapi sekalipun tak boleh buat banyak, 2 rakaat. Amalan utama kita, kelaziman tuan-tuan dengan berkat Ramadan. Saya sebut sentiasa demi Allah, seorang manusia yang dengan Ramadan dia boleh bangkit awal kerana nak bersahur, kemudian dia mula dengan solat tahajud dulu, qiyam dulu, dengan hati yang tulus ikhlas. Bila dia dah biasa buat sebulan macam tu, datanglah bulan Syawal, dia boleh bangun. Datang bulan Zulqa'dah, dia boleh bangkit. Datang bulan Zulhijjah, dia boleh bangun jam sahur ataupun jam qiyamul lail. Sebab apa? Saya yakin percaya barakah tu ada di sebalik Ramadan ini. Dan ramai saya tengok ada orang berjaya macam tu. Ustaz, dulu saya ustaz, satu masa dululah saya payah nak bangun tahajud. Nak qiyam 1 bulan sekali pun susah ustaz. 2 tahun sekali pun payah. Tapi satu ketika bila saya pertahankan qiyamul lail dalam solat qiyamul lail dengan sebab Ramadan sebulan, demi Allah, Ramadan selesai, Syawal masuk, saya pukul 4:30 dah boleh bangun. Padahal tak puasa pun bulan Syawal, bukan puasa wajib dah, sunat dah, tak puasa tak apa, tapi boleh bangun 4:30 5:30 pagi belum subuh untuk tahajud. Kekal sampai ke bulan Zulqa'dah, sampai hari ini. Ada yang kata kepada saya, alhamdulillah, saya kata itu berkat Ramadan namanya. Ramadan digerakkan hati saudara. Ramadan kejutkan saudara sampai saudara boleh bertahan dan boleh kekal. Betullah kita tuan-tuan, Ramadan nanti kalau bangkit jam 4 pagi 5 pagi nak bersahur, jangan tunggu bangkit nak makan sahur. Jangan buka-buka mata celik tunggu ke dapur, panaskan apa yang ada, masak apa yang patut dimasakkan. No, kalau boleh buka mata saja, ucapkan alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana, wa nasyudu kepada Allah. Allah, puji Allah yang hidupkan kita balik dengan nikmat rezeki hidup macam ni. Bangun-bangun saja, awal yang kita buat ialah bersihkan diri. Nak mandi ke, bersihkan diri, penting wuduk diambil, hampar sejadah, menghadap Allah Azza wa Jalla 2 rakaat dalam keadaan mengadu kepada Allah. Apa kita adu-adulah, minta keampunan, kerahmatan, kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan, jauh pada musibah, nak kepada keimanan, kesihatan baik, adulah pada Allah. Air mata tumpah sekali dalam qiyam kita, hati penuh tulus ikhlas. Mulakan macam tu. Dalam keletihan pun buat, tak boleh 4, buat 2 rakaat, barulah kita bersahur. Nak makan sahur kemudian silakanlah dengan keluarga, dengan diri sendiri peribadi, tapi mulakanlah. Itu yang paling afdal sekali. Kerana bila kita mulakan qiyam kepada Allah, kita bangun qiyam dengan kita menghadap Allah Azza wa Jalla, kita sedang membuka pintu kerahmatan tak langsung kepada kita sendiri. Allah Maha Kaya, Maha mengatakan hambanya, hambaku bangun kerana aku, bangun-bangun menghadap aku, bangun-bangun dia tunaikan hak aku untuk beribadat pada aku, bangun-bangun bermunajat pada aku. Tuan-tuan, bila mana Allah mendengar rintihan munajat kita walaupun dalam 2-3 minit, air mata tumpah dalam qiyam kita, Allah akan buka pintu-pintu kerahmatan, keselamatan, keamanan, berkat menanti kita. Hati yang sakit boleh sembuh, jiwa yang mati boleh hidup, musibah yang datang Allah boleh angkat, masalah yang tiba Allah boleh boleh kendurkan, bahkan boleh Allah angkat musibah pada kita. Percayalah. Betul, saya sangkat cerita sebab ini kebetulannya dengan Ramadan. Dan kita yakin percaya Ramadan 1 bulan didik kita. Itu satu fakta lah.
Fakta yang keduanya ialah Ramadan lagi. Bila kita buat qiyamul Ramadan ini, bermakna kita mula proses Ramadan kesaran kita dengan satu kebaikan yang mutlak. Kita berpuasa di siang harinya, yang ni lepas fajar, lepas azan masuk, kita mula berpuasa. Matahari naiklah, kira. Belum kita mula puasa, kita berqiyam dulu, bertahajud dulu 2 rakaat. Lambangnya tuan-tuan kutub hebat sekali. Saya kata para ulama, bagaimana menunjukkan kerapatan, kedekatan hamba dengan Allah, dengan Tuhannya. Tandanya rapatnya kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dekatnya kita dengan Tuhan yang maha berkuasa. Tuhan yang sentiasa berikan kita rezeki, makan, minum, harta, nikmat macam-macam. Tak pernah terhenti nikmat pada kita ni. Dengan sebab itu kata para ulama, kita angkat tangan tadah ke langit mohon kepada kebaikan, rezeki makin bertambah berkat, hidup makin bertambah mulia, amal bertambah baik, hidup semakin penuh kemuliaan. Percayalah. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kait Ramadan, Ramadan bulan pembangunan jiwa dan perasaan kita. Satu perkara. Yang keduanya, kalau saya nak sentuh sikit tentang hal Ramadan dengan qiyamul ini juga, kalau kita boleh anggap macam ni, anggapan yang logik dan munasabah lah, bukan anggapan yang tak logik tak munasabah. Anggapannya apa dia? Iaitu kita merasakan bahawa seolah-olah Ramadan yang datang ini, sebulan penuh ini, satu bulan Allah nak melatih hambanya supaya sentiasa hidup dengan qiyam dan tahajud tiap hari. Kerana permulaan kita dengan Allah dalam tahajud itu penting sangat. Seolah Allah nak latih hambanya. Betul, seorang manusia yang benar berilmu, yang bijak cara berfikir, dia tak akan kata, aku bangun tahajud sebulan Ramadan je, habis lepas Ramadan tak payah. Siapa tak payah? Sebab Ramadan dah tak ada tahajud tu. Tak. Seorang mukmin yang bijak dalam beragama, dia akan kata apa? Alhamdulillah datang Ramadan. Ramadan letih aku bangun awal, belum untuk bersahur. Dalam letih penat pun bangun untuk bermunajat, berdoa, semayang. Alhamdulillah. Dia rasa nikmat itu ada. Menyebabkan dia kata apa? Syukur sangat-sangat, dengan sebab Ramadan aku dah boleh bangkit, boleh bangun untuk tahajud, aku nak pertahankan bulan akan datang. Macam mana aku boleh bangun dalam tahajud pada bulan Ramadan, aku nak bangun pada bulan Syawal. Aku nak bangun juga pada bulan Zulqa'dah sampai mati. Itu mukmin yang bijak. Tapi seorang mukmin yang kurang bijak, nak kata bijak marah, kurang bijak, dalam hati kurang bijak, dia kata apa? Ramadan sajalah, bangun-bangun awal pagi ni, lepas Ramadan habislah, tamat riwayat, selesai ya. Nak bangun lepas subuh tak apa. Itu mukmin kurang bijak. Kalau dalam agama selama orang ni, orang beribadat bermusim. Dia ibadat bermusim. Ini bukan akidah orang beriman. Sebab dalam kita beramal tak ada musim. Apalagi benda-benda yang sifatnya mendekat pada Allah tak ada musim. Tiap hari, tiap masa patutnya. Jadi tuan-tuan, di mana kita berada? Sekurangnya kita sebut macam ni, saya nak ajak tuan-tuan semua konsisten. Ramadan sebulan 30 hari itu kita sambungkan nyawanya dengan hari-hari Syawal. Kita sambungkan nyawa dengan bulan Zulqa'dah. Kita sambung nyawa sampai bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, sampai bila? Sampai kita mati. Kita boleh bangun tahajud, qiyamul. Kalau dalam keadaan tak boleh tiap malam kerana faktor letih penat, seminggu tu ada waktunya. Seminggu ada masanya. Tak boleh tiap malam, 3-4 malam, seminggu tu ada waktunya. Belum subuh masuk, kita dah bangun hampas jadah, bertahajud baik. Ini tentang isu Ramadan yang dekat kita sekarang. Mudah-mudahan melatih kita macam itulah, baik. Yang keduanya ialah kemuliaan dan kelebihannya. Kita tengok dalam surah As-Sajdah ayat ke-9, ayat ke-16.
ayat 16 As-Sajdah kata apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ini As-Sajdah ayat 16. Sajdah ada 30 ayat. Biasa kita baca, imam baca pagi besok lah, pagi jawab besok. Tapi dalam tempoh sehari dua ini jarang masjid membaca, imam baca Sajdah sebab kita dah waktu subuh lewat. Waktu subuh hari itu 16.20, 2 minggu lepas 6.20. Hari ini dah masuk 16, dia akan kurang dah 6.10 Ramadan, 6.9 minit, 6.8 pun ada. Tapi dalam tempoh sebulan ni, sebulan lebih kurang ni, sebulan lah 4 kali 5 kali Jumaat, lebih lah 5 kali Jumaat ni, jarang, tak ada masjid yang baca surah Sajdah. Dan faktornya imam pun cerdik. Kalau imam baca Sajdah juga dalam subuh lewat, memang imam kena gaji lebih lagi lah. Sebab jemaah tu kena raikan yang nak ke pejabat, urusan macam-macam. Dah subuh 6.20 azan, 6.30 baru masuk, baru nak semayang, imam baca surah Sajdah. Sudah makmum duk angkat takbir tu, kira-kira nak mengamuk lah, tapi tak mengamuk lah. Jadi makmum separuhnya merepek lah. Bahasa tu imam tak erti bahasa tak tengok jam ya. Jadi ada imam kita yang kadang-kadang dia tak baca Sajdah, baca surah Amma Yatazalun. Ada satu masjid, bukan masjid mana surau ke, ada jemaah tanya saya, Ustaz, apa hukum untuk imam Ustaz? Dalam waktu sembahyang subuh tu lewat 60, 6.35 baru iqamat, nyebalun Amma Yatazalun. Saya kata imam tu cerdik tapi tak bertempat. Cerdik dia sebab tu dia hafal semua, tapi tak bertempat. Jadi imam yang cerdik, dia tengok suasana yang begitu rupa, kerana jemaah ada macam-macam urusan, jangan lewatkan mereka pasal-pasal. Pilih surah yang ringkas-ringkas. Inna anzalna alhaqumut takatsur. Itu yang patut. Samalah keadaannya. Kita pun sama. Kena ada kecerdikan yang munasabah dalam keadaan. Tidak batal sembahyang kita, tak mengurangi pahala pun. Tapi kalau kita tak cerdik, tak fikirlah orang, fikir hal kita saja, susah. Kalau imam macam tu, imam kena diberi kursus, bukan 3 bulan, 3 tahun sekaligus ya, untuk dikursuskan supaya lebih faham tentang adab dan cara untuk berfikir tentang jemaah baik. Tak apalah, itu nak cerita tentang ayat Al-Sajdah. Macam besok pagi Jumaat, tapi saya fikir besok masih dalam suku waktu subuh, belum sesuai lagi untuk baca surah Sajdah Al-Insan. Dia tunggu-tunggu 5.55, 5.50, nanti waktu subuh sesuai. Baik. Tapi ayat ini biasa dibaca pagi Jumaat. Nabi Allah berfirman, Allah kata apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka merenggangkan diri pada tempat tidur. Man tidur yang sedikit. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Mereka bangun bertahajud dalam keadaan mereka nak kepada Allah keampunan dan keredaannya. Khaufan, dengan penuh ketakutan. Tama'an, tamak halaba untuk dapat redha Allah. Wa mimma razaqnahum, dan mereka belanja harta ikut jalan mereka telah rezeki Allah kepada mereka. Tuan-tuan sekalian, ayat ini jelas kepada kita kekuatan tahajudnya. Apa dia tuan-tuan? Kita bangun dengan munajat, kita bangun dengan rintihan, kita bangun dengan doa dan permintaan. Kenapa? Tama'an, mengharapkan sebagai-bagai pada Allah Azza wa Jalla. Kalau keselamatan, keselamatan, keamanan, keamanan, kesihatan, kesihatan, macam-macam. Jadi jelas pada ini Allah sebut kepada kita, itu waktu. Apa waktunya? Tatajafa junubuhum majad. Renggangkan tempat tidur kau. Renggang maksud apa? Bangun awal. Tidur jangan lama-lama sangat. Itu maksud renggang tempat tidur mana? Bangun awal. Tidur jangan lama sangat. Kemana bangunnya? Untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yad'una rabbahum, dengan berdoa, maksudnya salat. Diangkat takbir menghadap Allah, lepas Sajdah menghadap Tuhan dengan doa merintih solat. Jadi kesimpulannya tuan-tuan daripada ayat ini jelas menunjukkan
satu ibadat yang murni, yang paling penting kita pasakkan dalam hidup kita seharian, di samping kewajipan solat yang lain, asar, zuhur, maghrib, isyak, subuh itu, satu lagi waktu yang penting adalah waktu kita bertahajud, berqiyam al-lail. Saya tak nak sentuh apa beza qiyamul lail dengan tahajudnya. Kalau saya boleh sebut macam ni lah, daripada dua sumber yang sama, yang penting bangun awal pagi belum subuh, hidupkan malam dengan ibadat, zikir, tasbih, tahmid, qiyam, tahajud dengan solat, itu waktunya. Qiyamul lail pun betul, tahajud pun betul. Tahajud menghadap Allah keinsafan, qiyamul lail hidupkan malam. Yang penting ialah ada masa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk, tawadhu', pengharapan, tazallul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu perkara. Yang keduanya ialah kelebihan apa dia? Cuba tengok apa kata Hasan Basri rahmatullahi alaih. Ini ulama ni, contoh seorang alim yang besar, dia meninggalkan wasiat kepada kita. Apa kelebihan dia kata apa kepada kita? Hasan Basri pernah menyatakan, saya tidak mendapati ibadah yang paling sukar pada saya untuk melakukannya selain daripada solat pada pertengahan malam. Dikata kepada beliau, kenapa orang-orang melakukan tahajud memiliki wajah yang cantik, yang sempurna, nampak cahayanya? Kata Al-Hasan Basri, kerana mereka bersendirian dengan Tuhan Ar-Rahman. Lantas Tuhan Rahman memakaikan cahaya kepada pakaian dan wajah mereka. Tengok ni tuan-tuan, Hasan Basri cakap ni, bukan Hasan Basri kawan kita yang sepejabat tu, ulama besar ni, yang penuh dengan ilmu, yang menyampaikan kepada kita dengan tulisan yang banyak. Saya suka baca tulisan beliau, banyak buku-buku, banyak nota tentang beliau banyak. Dan saya pun kadang-kadang bawa buku khas beliau, ada satu nota khas. Dia kata apa? Dia kata memang bukan mudah bangun malam ini. Dia sebut bukan mudah, paling sukar, paling sukar. Tetapi kesukar macam mana pun kerana keinsafan kita, mudah insya-Allah. Betullah kita bangun malam kan niat betul. Saya tak fikir payah macam mana boleh bangun kita. Contoh yang simple mudah, 3:30 pagi live FA Cup, Chelsea lawan Selangor contohnya. Lawan Selangor kau mana pula? Chelsea lawan Arsenal. Tidur pukul 1, 3:30 tu alih-alih bangun, celik biji mata, kopi depan sampai pukul 5. Pukul 5 bola, terus tidur, pukul 4 bangun. Boleh bangun kerana bola yang live, langsung tak ada apa kepada dia pun, tengok saja je. Tak ada pula hadiah bola tu masuk ke dia. Orang saya dapat jutaan, dia tak ada 1 sen pun, tapi boleh bangun seronok sebab dah tengok. Sebab yang bangkit kita adalah hati kita nak pada bola itu. Hati bercakap, aku nak bangun. Sedangkan tawar Allah pada kita banyak pada jam malam-malam itu, keampunan, rahmat, macam-macam. Kenapa tak berlaku? Itu kita kena renung balik. Orang mukmin dia ada kekuatan dalaman. Aku bangun sukar, aku nak bangun sukar macam mana pun, kerana ini peluang aku dapat rahmat Allah. Aku ni banyak masalah dalam hidup. Banyak masalah aku sekarang ni, masalah jiwa, hati, masalah duit ringgit, masalah harta. Itulah peluang menghadap Allah Azza wa Jalla. Nak insafkan diri, minta rahmat, minta keselamatan, minta kebaikan, kemuliaan. Patut macam tu. Sebab Allah yang boleh selesaikan masalah kita. Hati tak tenang, Allah boleh selesaikan. Rezeki tak banyak, Allah boleh limpah rezeki. Macam cara. Tapi kerana hati kita mungkin kering, tak nampak. Tapi kalau kita nampak, sukar kita bangun. Bangun, tak boleh bangun sampai sejam, 10 minit belum subuh, sempat bertahajud. Setengah jam belum subuh, sempat. Yang penting kita hidup suasana, kita ada kekuatan. Jadi kata Hasan Basri, bangun bukan mudah, tapi kerana orang itu nak kepada kebaikan Allah Azza wa Jalla, dia akan. Kata beliau, antara kenikmatan ialah orang yang bangun tahajud ini wajahnya nampak berseri, wajahnya ceria. Wallahu alam, ini bukan ukuran kita sama kita lah, tapi Allah mengetahui. Kerana sujud kita lama dengan dia, rokok lama dengan dia, jam-jam pagi subuh belum subuh itu,
Jangan bimbang, Allah beri pada cahaya. Tak cahaya dunia pun akhirat bercahaya insya-Allah. Bukan soal cahaya muka saja, cahaya hati yang paling utama. Rezeki dipermudahkan, jiwa dilapangkan, hidup ditenangkan insya-Allah. Tuan-tuan, percayalah, inilah jalan kita bersama. Jalan yang Allah tawarkan kepada kita. Ini bukan tawaran manusia, Allah yang tawarkan rahmat kepada kita. Allah Tuhan kita yang ciptakan kita, jadikan kita, Dia yang tawarkan kepada kita semua perkara ini. Mudah-mudahan kita dapat rahmat yang berpanjangan, keselamatan berterusan. Itulah sekadar 145 dah masuk, memadailah kita pun ceramah pada hari ini. Sambungannya kita akan sebut nanti dalam ceramah Ramadan akan datang. Saya akan sambung bicara ini dengan tajuk lain, tapi tajuk sekitar Ramadan jugalah. Ya, ada tajuk, Suzy dah tentukan tajuknya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemuliaan, keberkatan. Amin rabbal alamin. Selamat tabuk Ramadan 45 hari lagi. Mudah-mudahan tubuh sihat walafiat, umur kita panjang. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Tuhan kami, permudah urusan kami. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.